Baik, kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Padahal di Mekah tu kat Leha dah ada Kaabah. Di Mekah tu dah ada air Zam-Zam. Orang Perak sebut air. Orang Perak sebut mencekik. Tuan-tuan, mencokek di situ. Pengkalan mencokek baca tadi tuan. Air Zam-Zam dah ada di Mekah. Soalannya tak akan habis air Zam-Zam. Saluran air yang ada, rumah ibadat yang pertama ada di situ. Malah Nabi Muhammad adalah anak watan, anak jati, anak asal Mekah. Keluarga baginda ada di Mekah, rumah baginda ada di Mekah, kabilah baginda ada di Mekah. Mekah adalah tempat yang mulia. Dipanggil sebagai tanah suci, tanah haram. Ada Masjidil Haram. Adanya ibadah haji, kefarduan haji di Mekah. Di Mekah, di Madinah tak ada kefarduan haji. Kenapa yang Rasulullah hijrah ke Madinah? Jawapan dia sebab perintah Allah. Allah kata pindah Madinah. Itu jawapan pertama. Maka bila datang perintah Allah, tinggalkan segala sebab, tinggalkan segala alasan, yang diutamakan ialah perintah Allah. Walaupun Nabi sekalipun. Walaupun Nabi sekalipun. Untuk saya ke untuk siapa? Alhamdulillah, jasa mudi kenal bang. Allahu Akbar. Saya cadang nak berhenti dah 8.30 tadi tuan. Bila abang bawa kipas tu, sambung 10 malam gitu tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu kita lihat bahawa berapa banyak peraturan, berapa banyak perintah yang kadang-kadang orang yang tak ada berapa kuat iman, dia terfikir-fikir. Berat benar pun, arahannya pun. Bayangkan orang hampir 1000 tahun diperintahkan buat kapal seorang-seorang. Nama dia Nabi Nuh. Cuba Abang Haji, umur dekat 70 ni, suruh buat kapal seorang-seorang. Letak jawatan kita. Bayangkan umur dekat 1000 tahun. Buat kapal atas bukit. Naik turun buat kapal. Perintah Allah junjung. Ini yang dikatakan iman. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Susahnya dapat anak. Bila dah tua, baru dapat anak. Allah kata, sembelih anak engkau. Sembelih dia. Tak ada pula Nabi Ibrahim tu letak jawatan. Payahlah, design je lah. Tak ada cakap macam itu. Cuba tengok Siti Maryam. Duduk elok-elok dalam masjid. Tak ada siapa ngusik Siti Maryam. Bercampur dengan lelaki pun tidak. Merendak pun tidak. Apa pun tidak. Tiba-tiba datang malaikat kata, Maryam, Allah pilih engkau untuk mengandungkan manusia yang hebat yang bernama Isa. Allah pilih engkau jadi mak pada Nabi Isa. Siti Maryam terima. Walaupun dia dah tahu lepas ni orang hina dia. Lepas ni orang ngata pada dia. Tapi dia terima. Dia tak kahwin. Dia tak pernah berjalan dengan laki-laki. Nengok wayang dengan laki-laki, nengok konsert. Tak pernah. Apatah lagi naik motor ES5 dengan laki-laki. Memang perempuan mulia. Tapi Allah pilih dia. Dia tak bantah. Masya Allah. Padahal dia dah tahu masyarakat akan hina dia. Mengandung. Mengandung tanpa nikah. Akak-akak ni mengandung dengan nikah. Orang kata, kau mengandung lagi nak. Ya Allah. Tak tahu engkau yang mengandung. Ya. Yang ada laki pun orang kata, tambah tak ada laki. Allah. Cuba tengok pada Nabi Musa AS. Mak dia. Allah perintahkan mak Nabi Musa, hanyutkan Nabi Musa dekat sungai. Pelampung tak ada, jaket keselamatan tak ada, hanyut dalam kayu kotak. Ada mak Nabi Musa menangis? Tak tahulah. Kita teruk-teruk beranak senang-senang suruh hanyut di sungai. Ada mak dia menangis macam tu? Tak ada. Sebab apa?
Sebab perintah Allah. Jadi akak-akak, abang-abang, perintah apa yang Allah berikan kepada kita yang terasa berat benar pada kita nak buat? Kita tak disuruh buat kapal atas bukit. Kita tak disuruh sembelih anak. Kita tak disuruh mengandung tanpa bapa. Kita tak disuruh hanyutkan anak. Kita tak suruh berdakwah dengan Firaun yang sangat ganas. Kita tidak disuruh buat satu benda yang besar, yang hebat-hebat. Kenapa berapa ramai yang tak boleh bantah? Yang diperintahkan ialah berjamaah. Itu pun berat. Berat, tuan-tuan. Padahal masjid dah buat. Kipas dah ada. Elektrik dah ada. Air dah ada. Kapet pula macam raudah tu. Apa halangan kita untuk berjamaah? Baru perintah Allah. Baru perintah kita sunat muakkad buat korban 2-3 minggu lepas. Berapa ramai yang tak buat? Bukannya berat lagi pun. Korban je pun tak boleh. 1 ekor lembu, 1 bahagian. Tak mau 1 bahagian, seekor kambing. Berat. Saya dah buat, Ustaz. Bila? Tahun 80. Lamanya makcik. Mata sampai tengok ke siling. Nak ingat nombor tu. Tahun 89 dah buat dah. Habis tu, tak payah buat lah, dah buat. Cuba kita ajak makan malam ni. Pakcik, jemputlah makan. Saya udah makan. Bila? Tahun 80. Jarang orang ingat tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, kenapa yang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Sebab nak tunjuk, nak bawa, nak membina, nak merealisasikan Islam adalah yang terbaik. Agama yang Allah redha. Nak tunjuk Al-Quran adalah terbaik. Nak tunjuk bahawa Islam adalah tercantik sekali. Kalau di Mekah, tak boleh nak tunjuk. Semayang pun orang halang. Bayangkan tuan-tuan, orang semayang. Dipijaknya tengkuk orang yang semayang, waktu orang tu sujud. Datangnya orang yang kafir, tangkap orang Islam, jemur tengah panas. Paksa keluar daripada Islam. Ada yang dibunuh. Ada yang dihalau. Ada yang dirampas hartanya. Dipisahkan keluarganya. Diberikan penyiksaan yang sangat dahsyat di Mekah. Tak boleh nak tunjuk cantiknya Islam. Bila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Masya Allah. Orang-orang yang ganas di Mekah masuk Islam. Orang-orang yang ganas di Syam masuk Islam. Sebab apa? Baru mereka nampak cantiknya Islam. Dulu Abu Sufyan yang bantah Rasulullah, dia masuk Islam. Dulu Khalid Al-Walid berperang dengan Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, Khalid masuk Islam. Dulu Amru Al-As, kawan baik Khalid, perang nak bunuh Rasulullah, dia orang pun masuk Islam. Dulu yang bantah Rasulullah, orang yang sangat ganas, tuan-tuan, anak kepada Abu Sufyan, dia pun masuk Islam. Nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab nampak cantik dah Islam yang dibawa, yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, kita sekarang ni Islam. Cantik tak cantik Islam yang kita bawa? Dengan sama-sama Islam bergaduh. Padahal Nabi Muhammad mendamaikan golongan yang dipanggil Ansar di Madinah. Mereka ni kerja bergaduh. Berperang. Nama dia Aus dan Khazraj. Beribu tahun, beratus tahun kerjanya bergaduh. Bila Islam datang, Rasulullah hijrah, damai. Baik. Jadi nama lain, Ansar. Didamaikan pula, dipersaudarakan pula daripada orang Mekah
Nama dia Muhajirin. Akhirnya jadi cantik, tuan-tuan. Sekarang kita ni tak payah hijrah lah. Kadang-kadang nak berdamai tu payah. Kecil hati dengan masjid, boikot masjid. Kecil hati dengan masjid, tak datang dah sembahyang. Sembahyang Jumaat pun di rumah sekarang. Bayangkan. Tuan Haji tak datang masjid, saya sembahyang di rumah. Kenapa? Payah dia orang, payah. Ambil dia orang lah. Saya sembahyang di rumah. Jumaat je mana? Jumaat pun di rumah. Saya baca khutbah, isteri makmum. Eloklah Tuan Haji. Mudah-mudahan syurga lah tempat Tuan Haji. Apa jadi macam itu? Mana dia semangat hijrah? Ada orang yang kecil hati dengan jiran, langsung tak bercakap. Pagarnya 10 kaki di atas. Rasanya ayam goreng ni. Entah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Ya, saya mempunyai deri bau yang kuat. Entah. 10 kaki tembok. Tak bercakap, tuan. Padahal Nabi Muhammad bila Jibril datang jumpa Rasulullah, Nabi akan diperingatkan oleh Jibril. Jiran. Buat baik dengan jiran. Seolah-olah jiran tu boleh dapat harta pusaka. Punyanya kerap. Jibril pesan pada Rasulullah. Sampai Nabi cakap seolah-olah jiran ni bakal mewarisi pusaka dia kalau dia mati. Kita hari ni dengan jiran pun tak kenal. Kenuri kahwin pun tak jemput. Sebab tu saya bila duduk, tuan-tuan tengok kampung tuan-tuan ni, saya suka. Suka saya. Kampung tradisional. Apa dia kampung tradisional? Pagar tak ada. Pagar tak ada. Kalau kampung tu susun, pagar, lot. Kampung tradisional macam kita ni, kalau kenduri kendara, satu kampung datang. Sebab itu bapa saudara saya, itu 2 pupu saya, itu 3 pupu saya, itu sepupu saya, belakang rumah saya, abang saya. Satu kampung tu adalah bersaudara. Iaitu kupu-kupu. Woi. Kalau macam saya, di Ipoh, kampung saya, kampung tersusun. Kampung baru. Dia dari Taipei, Pencen, beli tanah, buat rumah. Dia dari Tapah, Pencen, beli rumah, beli tanah, buat rumah. Siapa orang ni? Sebab tu saya tak heran. Mati pun tak tahu. Dah lama tak nampak pakcik tu. Dah meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab perasaan itu kurang. Tetapi walaupun itu alasannya, kita tidak boleh kata kampung ni kampung baru Ustaz. Memang kita tak kenal pun. Itu bukan alasan. Sebab Nabi Muhammad pun bila hijrah ke Madinah, ada orang-orang Madinah kenal orang Mekah. Tak. Tetapi mereka tahu itu Muslim. Aku Muslim, maka kita adalah Muslim. Orang Muslim adalah saudara orang Muslim. Dia bersin pun kena jawab. Dia bersin pun kena jawab kali haoi. Haisyim. Sekarang ni kalau bersin, agak-agak apa? Ya Allah, COVID. COVID bunyi dia, tuan-tuan. Kita hari ni paling takut orang bersin. Dah tahu bersin, buat apa datang ke masjid? Kena COVID aku orang, kata dia. Nabi suruh jawab, Alhamdulillah, yarhamkumullah, yahdikumullah, yarhamkallah, yahdikumullah. Hari ini bila sebut, excuse me. Sudah, tuan-tuan. Sampai kalau dia sakit, ziarah. Kalau dia mati, uruskan. Kenal tak kenal, janji dia Islam, uruskan. Kita sekarang, kalau mati, Din, sudah mati dah dia, padan. Padan muka, mampus lah dia. Mampus engkau. Yelah, pasal kau panggil dia mampus? Ustaz tak tengok bendera dia warna apa? Saya bendera lain, dia bendera lain. Ini masalah ni. Masalah kita hari ini yang membawa kepada hilangnya kasih sayang
hilangnya perpaduan, salah satunya ialah bendera. Sampai dalam masjid bawa bendera, masalah tu. Siapa imam tu? Haji Din. Ini belah sana ni. Tak ikut dia. Siapa ceramah tu? Ustaz Kazim. Belah sana ni. Banyaknya belah. Ini bau kari pula, tuan. Ini mau bersin kita ni. Banyak betul belah-belah ni pasal. Adakah Rasulullah membawa belah-belah pada kita? Rasulullah membawa kasih sayang. Baik tuan-tuan, bila Nabi duduk di Madinah, cantiknya Islam. Apa dia Ustaz? Segala-gala yang berkaitan dengan Islam adalah sangat cantik. Ada seorang bapa lepas mayang subuh. Saya dah nak balik rumah naik motor, dah start enjin, dia tahan. Kejap Ustaz, ada soalan. Apa hukum bersunat? Berkhatan, apa hukum? Saya kata dalam mazhab kita, baik lelaki, baik perempuan, kena, wajib buat. Perempuan pun buat. Untuk kebaikan, untuk kesihatan. Tak, kalau saya tak nak sunatkan anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa? Kau suka hamkan anak aku? Nak kata apa lagi? Takkan saya tak penampar kamu? Dia tak nak buat, saya nak kata apa? Saya pendakwah, saya bukan penghukum. Buat. Ada orang tak nak sunat, tuan-tuan. Sekarang ni, dia tak nak sunat. Tuan-tuan, bila bersunat, bila berkhatan, dibuat kajian, 100 orang yang kena penyakit siplis. 100 orang yang kena penyakit siplis. Seorang saja yang bersunat. 99 lain tak bersunat. Bayangkan tuan-tuan, betapa bersihnya orang yang bersunat. Sebab itu Allah Ta'ala, dia suruh kita ni bersunat. Supaya kita jadi bersih. Daripada sudut kesihatan. Dia bawa kepada saya satu ayat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Okey Ustaz. Waktu manusia lahir, bersunat ke tidak? Saya jawab belum. Allah kata, dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. So, kenapa datang perintah sunat? Kalau dah jadinya sebaik-baik kejadian, buat apa nak potong lagi? Tuan-tuan, kalau kita ni jenis bengong, angguk terus. Ya tak ya juga, kata dia. Apa jawapan kita? Allah jadikan sebaik-baik bentuk kejadian. Dan Allah lah yang memerintahkan supaya bersunat. Dia tanya saya pula, mana dia ayat dalam Quran yang memerintahkan supaya kita bersunat? Kalau abang-abang ni, orang tanya pada abang-abang, apa dalil perintah bersunat? Cekabak. Ustaz, saya orang Melaka Ustaz. Kabar-kabar tak ada. Cuba bagi tahu. Dalilnya, kita ini diperintahkan untuk mengikut ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutlah millah Ibrahim. Cara Nabi Ibrahim. Sebab tu dalam tahiyat pun kita sebut selawat atas Nabi Ibrahim. Maka manusia yang pertama yang bersunat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, pi ikut dia. Itulah dalilnya. Cuma kita tak ikut perhabis. Sebab Nabi Ibrahim dia bersunat dengan kapak. Kalau budak besar ni sunat kapak, dia pun lari tuan-tuan. Sampai sekarang masuk lautan tak jumpa-jumpa dah. Jangan tuan-tuan faham kapak yang kita gergaji pokok tu, bukan. Masya Allah. Bersihnya orang Islam. Bersihnya orang Islam bila bersunat. Tak ada penyakit kelamin, tak ada kuman, tak ada datangnya prostat yang teruk pada orang Islam. Selamat daripada siplis, selamat daripada penyakit-penyakit yang membawa kepada kerosakan pada kelamin. Cantiknya daripada sudut kesihatan.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah kamu daripada makanan yang baik-baik. Cuba tuan-tuan tengok. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, bukan setakat Nabi, sekalian Nabi. Wahai para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, makanlah kamu benda yang baik-baik. Allah perintahkan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, orang kita dulu faham Nabi Muhammad dia makan roti kasar. Nabi Muhammad dia makan roti kasar-kasar ya. Kalaulah Nabi makan roti kasar tu tak elok, kalaulah roti kasar tu tak elok, Nabi ni dah bantah perintah Allah. Sedangkan kita belajar tadi, Nabi adalah orang yang paling menjunjung perintah Allah. Nabi orang yang paling kuat taat. Allah perintah pada Nabi makan benda yang baik-baik. Tapi hari ni kita diajar. Tengok Nabi Muhammad pun makan roti kasar. Balik tuan-tuan, buka balik roti kasar tu mendatang apa? Ada yang dipanggil syair. Roti kasar. Okey, ni makanan yang Rasulullah makan. Dulu heboh saya ni Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad buat kenduri dengan roti jala. Balik buka kitab, roti tu nama apa? Roti yang dibuat daripada tepung dicampur dengan kuah daging. Buka bahasa kita ni, bila saya ceramah bahasa kita orang tak faham. Buka balik kitab tu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia makan benda yang baik. Bila kita kaji, rupa-rupanya roti kasar tu roti yang penuh dengan serat. Hari ni akak-akak semua makan roti kasar. Makan oat, makan roti kasar. Oat paling bagus sekali. Roti oat, biskut oat, bubur oat. Saya malam-malam makan oat. Makan apple sebiji, makan oat satu gelas, tidur. Kalau tidur, baca buku. Kita pula nasi kandar. Malam-malam. Nasi kambing lagi. Cukup setahun, Al-Barawi terus. Sebab tu Nabi Muhammad, badan Nabi Muhammad, bila dia mandi, bila baginda mandi, air ni daripada kepala, turun ke hidung, turun ke dada, turun ke perut, straight ke bawah. Itu air yang jatuh dari badan Nabi. Cuba abang-abang mandi. Agak-agak air tu ke mana pergi? Turun dari kepala, naik turun ke hidung, turun ke dada, naik ke perut, air pancuk dia pergi. Wow. Rasulullah makan makanan terbaik. Sebab tu dibawakan kepada kita. Ni dia makanan terbaik. Babi. Bukan. Yang tak disembelih. Bukan. Binatang-binatang yang diharamkan. Jangan. Supaya orang Islam dapat kesihatan terbaik. Makanan yang terbaik. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah Islam tak sampai pada kita. Agak-agak malam ni tuan-tuan makan nasi, lauk apa? Nasi, biawak masak merah. Wah, siakap 3 rasa campur dengan, bayang-bayanglah tuan-tuan. Itu ni apa ni? Ini tom yam. Ni katak. Oh, katak. Nampak tuan-tuan tu? Buruknya makan, ya Allah. Labi-labi dia balun. Kura-kura dia balun. Rimau dia balun. Kucing dia balun. Kucing buat sate. Astaghfirullahalazim. Ulat, segala ulat masak. Mi goreng basah. Tetapi Islam dia bawa kepada kita. Bukan setakat makanan terbaik. Cara makan yang terbaik. Diajar adab nak makan. Nak minum ni pun tuan-tuan, Nabi ajar. Jangan hembus. Jangan hembus. Jangan. Kalau rasa panas, ambilkan piring. Sebab tu orang tua-tua dulu bila letak air, letak piring. Digoyang-goyang je. Namanya telur goyang. Goyang-goyang minum tuan. Sejuklah dia. Tak bagi hembus dia. Nabi paling suka tuan-tuan. Kita ni makan makanan tu jangan waktu panas. Hari ni
dah terbukti dah. Abang-abang sini saya rasa 40% dalam masjid ni kencing manis. 60% kena kencing. Masya Allah. 40. Gatal pula kursi ni entah ni. Ada benda cucuk-cucuk saya ni. Kita hari ni kencing manis. Banyak tu kencing manis. Apa petua dia? Jangan makan nasi waktu panas. Selesai masalah. Kenapa yang begitu banyak orang kencing manis? Oh, panas-panas lah. Sedap nampak tu tak ni. Makanlah cepat kan, sejuk tak sedap. Tuan-tuan, nasi sejuk itulah yang bagus. Sayang orang makan panas. Sebab tu Nabi dia suka makanan tu tunggu sejuk sikit. Baru makan. Bukan keluar daripada periuk, berasap naik ke rumah. Sampai ke siling berasapnya. Dengan muka dia pun kena uap. Wah, panas betul. Belajar balik cara Rasulullah makan dan cara Rasulullah minum. Bila saya cakap macam itu, orang marah saya. Saya baru ni pergi satu tempat. Dia kata, Ustaz, badan saya ni sakit. Dia pun tunjuk gambar dia. Ya Allah, teruknya badan awak. Tak tahulah Ustaz, macam-macam ubat dah saya buat. Allah tak izin lagi, sabar. Yang pertama, saya cakap, kalau nak makan buah sahajalah. Tak payahlah campur dengan susu. Orang kita hari ini asal carrot, susu. Asal mango, susu. Asal tembikai, susu. Boleh tak asingkan? Tembikai, makan tembikai saja. Nak minum susu, susu saja. Untuk penyakit kulit macam awak. Ini petua saya. Bukannya dalil hadis ke apa, tak ada. Petua. Petua macam mana nak makan. Yang saya doa amalkan. Ustaz hari tu pun sakit kulit. Saya sakit kulit, saya mengaku. Teruk sakit saya. 15 doktor ambil kes saya. Dan mereka mengatakan saya tidak sakit. Tak ada sakit apa. Sakit ni doktor. Tak tahu sakit apa. Faham maksud saya? Bayangkan saya tengah duduk konsult dengan doktor tu. Duduk dekat meja tangan saya ni, duduk atas meja dia. Tiba-tiba berdarah depan dia. Doktor, you see? Bleeding. Dia tengok tangan saya. You garu ke? Mana ada garu? Saya bukan gatal. Tiba-tiba berdarah. Inilah saya kata. Seluruh badan saya macam ini. Asal saya nak pergi ceramah, dia luka. Asal saya nak pergi masjid, dia luka. Asal nak ambil wuduk je, dia luka. Luka pula panjang-panjang, tuan-tuan. Tinggal parut lah sekarang ni. Ni contoh. Yang mana yang dekat nampak ni. Tinggal parut lah. Berjela panjang. Kalau di sini lagi panjang ni. Nak ambil wuduk ni. Allah, itu kita cerita lain. Itu cerita bab lain, sakit bab lain. Tapi kalau saya kata dekat dia, kalau abang nak cepat sembuh, pantang. Penyakit kita ini datang daripada perut kita. Penyakit kita ini datang apa yang kita makan. Awak, apa yang awak makan? Kalau awak makan yang itu, itulah itu. Awak ni makan manis. Terlebih manislah awak. Bila masuk tandas, semut ikut. Bayangkan, kalau dia buang air kecil, semut ikut. Penuh dalam mangkuk. Tak cukup dengan itu. Semut ikut sampai atas katil. Sebab tak basuh. Begini semut datang. Oi, datang itu dia. Sampai pada satu tahap, kalau dah terlalu teruk kencing manis, bila kencing, keluar semut. Bukan keluar air dah. Keluar semut. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu Islam, Rasulullah, dia bawa kepada kita, ni haram. Oh, binatang ni ayam. Halal dimakan. Tapi masalahnya, dia tak disembelih. Habis tu macam mana dia mati? Anak saya ambil bata merah, dia hempuknya kepala ayam tu, Ustaz. Itu bangkai, bang. Tak boleh makan. Sayang, Ustaz, ayam kampung tu. Sayang tak sayang, dia tak disembelih. Dia bawa satu kecantikan makanan kepada kita. Kecantikan minuman pada kita. Jadi seronok makan kita jadi bersih. Cuba tengok malam ni kita makan. Makanan yang bersih, dia membawa kepada keseronokan hati.
Makanan yang halal membawa kebersihan jiwa. Bila dijamu pula dengan kasih sayang, dia mendatangkan perasaan muhibbah. Sebab tu Nabi kata, kalau nak bawa kasih sayang, nombor 1, afsya'us salam. Sebarkan salam. Ni, tuan-tuan duduk ramai-ramai. Lepas sembahyang tadi, kita salam. Ke tak salam? Salam. Alhamdulillah. Bersalam, tuan-tuan. Ada tak orang lepas main bola bersalam? Tak tahu. Fikir-fikir tengok, tuan-tuan. Yang banyak maki. Oh, referee bodoh. Kesian ke referee, tuan-tuan ni. Tetapi yang itu yang digalakkan. Konsert digalakkan. Main bola, sukan lah, bayar tiket lagi. Tiket konsert beribu. Tiket bola berpuluh. Bersesak lagi, tuan-tuan. Kena maki, kena baling air kencing. Aduh. Tu belum kena cekup buat keluar lagi. Nak bersalam dengan penyokong sebelah, henti ke lah. Baling batu lagi ada. Tunggu batu je. Bas lalu, nasib kau lepas. Islam tak bagi benda tu. Tapi yang tu yang kita seronok. Orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang bola sepak ni? Saya kata kalau dalam Islam, main ni seronok. Kalau kita ikut Islam. Tapi kalau tak ikut, tak seronok. Yang kedua, kita ni disuruh bubuh nama yang baik-baik. Madinah tu, Yathrib, Nabi tukar jadi Madinah. Asalnya Yathrib. Tapi hari ni kita dalam bab bola, nama pasukan bola, semua nama binatang. Bila nak baik? Skuad rimau. Bayangkan. Tok gajah. Rimau kumbang. Seladang. Begini. Itu nak buh nama apa, Ustaz? Buhlah nama Melur ke? Bunga Tanjung ke? Nama tu menjadikan kita jadi apa? Tetapi di dalam sembahyang, salam. Dia jadi kasih sayang. Sallallahu ala Muhammad. Sampai keluar ni salam ni. Dengan bersalam tu, tuan-tuan, dia datang muhibbah, kasih sayang. Nombor 2 apa? Yang mendatangkan kasih sayang. Tu jamuan. Tu jamuan tu. Tu hidang. Yang mana dah duduk atas kerusi, dah menghadap pula, memang tak bangkit dah. Kasih sayang. Yang paling susah hati yang duduk dalam masjid. Ada ke lagi kursi tu? Nampak tak banyak. Dengan tuan-tuan buat kenuri, tuan-tuan buat kenuri, tuan-tuan bagi makan orang, dia datang kasih sayang. Sebab tu, jangan kita menghina orang bila dia datang. Kebetulan malam tu ada jamuan. Dia tu asal jamuan baru nampak muka. Tak ada jamuan haram. Kenapa cakap macam tu? Sedangkan Nabi yang suruh kita menjamu orang makan. Bayangkan tuan-tuan, yang halal itu mendatangkan kebaikan. Islam tunjukkan baik pula dengan cara makan, adab makan. Rasulullah bila pergi ke Madinah, dia bawa satu peraturan. Nama dia peraturan jinayah. Hukum bunuh, hukum qisas, hukum hudud, hukum had, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Lama-lama jadi aman Madinah. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang yang berfikir. Setengah orang dia kata, hukum qisas ni ganas. Tuan-tuan, kalau kita tidak menghentikan pembunuhan, dengan pembunuhan, dia akan menggalakkan lagi banyak pembunuhan. Sebab itu datangnya hukum qisas. Engkau bunuh dia, engkau dihukum bunuh. Dia menghentikan pembunuhan. Orang tak berani lagi dah. Itu nama dia hayah, kehidupan. Lama-lama semua orang boleh hidup. Kalau kita tak laksanakan hukum tu, dia ada dendam. Dia ada benci. Keturunan dia akan benci. Keturunan dia akan balas dendam. Kawan dia akan balas dendam. Dia akan balas dendam. Akhirnya masyarakat akan jadi berpecah belah. Sebab itu hukum Islam ini, dia membawa perpaduan.
Kita tak boleh menjatuhkan maruah orang. Tak boleh. Kita tak boleh mengambil kasut orang. Walaupun kasut. Turun dari masjid, kasut kita hilang. Mana pula kasut aku ni? Ni aku malas datang ni, hilang kasut. Lah dia curi kasut tu imam. Tok imam pula lah keluar, kasut ana pun hilang. Sudah tuan-tuan. Islam tak bagi. Akhirnya tuan-tuan, harta jadi elok. Tetapi bila tak nak ikut yang Islam, batu nisan pun orang curi. Dulu di tempat saya tuan-tuan, batu nisan orang curi. Batu nisan kan mahal. Paling-paling murah 100.5. Jenis cantik sikit 200.5. Jenis lagi canggih 500. Dia curi batu nisan, dia buang nama si mati tu, kemudian dia jual balik. Recycle balik. Orang bukan tahu. Batu nisan pun dia curi. Tak ke malam tu dia mengigau. Si mati tu datang dalam mimpi dia. Bawa balik batu nisan aku. La ilaha illallah. Kalau kita tak ikut yang Rasulullah punya, datang ke masjid pun tak bahagia. Tuan-tuan cuba tengok kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kipas. Kipas duk pusing-pusing tu. Ni kalau tolak RM50, pasal malam cantik punya ni. Dia pergi ke tandas, dia tengok pipe, kepala pipe. Ini bukan plastik ni, ini tembaga cantik punya ni. Besok semua kepala tak ada tuan-tuan. Tandas tuan-tuan bersih, cantik, baguslah masjid ni. Masya Allah, alhamdulillah. Saya bila tengok tandas perempuan tu, teringin nak masuk. Ingat tandas lelaki, rupa tandas lelaki di sini. Masya Allah, cantik, bagus. Tapi kalaulah masyarakat kita tak dididik, kepala paip tandas dia curi, mangkuk tandas pun dia curi tuan-tuan. Bila nak jadinya aman? Harta engkau, harta aku. Barang kau, barang aku. Sebab tu Islam bawa mari, harta dia, dia punya. Kau tak boleh mencuri, kau tak boleh ngambil. Kau curi, potong tangan. Akhirnya aman. Ni tengok ni, akak-akak malam ni, ya Allah, aman. Tak ada siapa nak ngacau. Kalaulah Islam tak ada tuan-tuan, apa jadi? Saya tanya pada kawan saya, kenapa di negara Arab, di negeri dia, orang perempuan tak boleh bawa kereta? Dulu. Saya tanya pada dia, kenapa orang perempuan di negeri awak tak ada boleh bawa kereta? Perempuan di tempat saya, traktor pun dia bawa. Backhoe pun orang perempuan bawa di Malaysia ni. Kapal terbang dia bawa. Negeri awak ni motosikal pun tak boleh bawa. Dia kata, Ustaz, negeri awak dengan negeri kita orang lain. Apa lain dia? Di sini dia kata, kalau orang perempuan seorang-seorang bawa kereta, dikejarnya lah Ustaz. Kemudian, dirempuh dari belakang. Kemudian, dicolek, hilang perempuan tu. Sebab tu di sini, nak berjalan, mesti ditemani laki-laki. Oh, dahsyat korang ya. Dahsyat gila. Sebab tu Islam turun. Nak bagi berdisiplin. Maka kalau kita tak ikut yang Rasulullah punya, yang ni, opah pun kena rogol. Balik sembahyang subuh. Dia tarik masuk dalam kebun getah. Pukul 12 tengah hari baru jumpa opah. Kenapa Pak? Apa kena rogol? Patut kami cari di rumah, tak ada Pak. Tahu dah celaka betul siapa. Masuk uat tau. Umur 78. Datang wartawan temu ramah. Masa makcik kena rogol, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan. Lama-lama makcik biar je lah. Sudah. Opah ni macam tu hair juga. Anda faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Jadi akhirnya orang perempuan dihormati. Cuba tuan-tuan tengok. Orang perempuan belakang dihormati. Bukan maknanya perempuan di belakang tu standard dia jatuh. Tak. Dilindungi. Apa-apa hal, kami dulu. Ni hang jebat, hang tua, hang lekiu, hang pi mana. Segalanya hang ada kat depan ni. Makcik, bertenang makcik. Yang mencari rezeki, suami makcik.
Makcik bertenang makcik. Yang nak bawa makcik pergi hospital, suami makcik, anak laki-laki makcik. Islam meletakkan orang perempuan adalah dilindungi. Padahal sebelum daripada itu, Islam adalah mangsa saja. Mangsa. Dia ada anak gadis. Bapak dia ada anak gadis. Bapak dia letakkan tanda dekat ruang pintu rumah dia. Ada anak perempuan. Siapa yang nak kahwin, mai. Maka mana-mana laki-laki yang nak kahwin boleh bersetubuh dengan anak dia. Sampai 10 orang. Dan bila mengandung, tengok anak yang lahir, mukanya siapa, muka mana, jantan mana. Panggil balik 10 tadi. Tengok anak-anak dia, anak kecil, baby ni, muka siapa? Muka engkau. Macam tu tuan-tuan. Dia boleh test drive. Boleh test drive and through. Orang perempuan tak ada nilai kat nak. Kalau dia kahwin, suami dia mati. Eddahnya setahun. 12 bulan. 12 bulan tak boleh mandi. 12 bulan tak boleh keluar pada rumah. 12 bulan tak boleh makan dengan orang lain. 12 bulan tak boleh potong kuku. 12 bulan tak boleh gunting rambut. Tak boleh sikat rambut. Mandi pun tak boleh. Kak Lehau Bila Islam datang, edah bukan macam itu. 4 bulan lebih. Cukup. Lepas tu kau kahwinlah. Dalam masyarakat dulu, kalau suami dia ceraikan isteri, boleh rujuk cerai, boleh rujuk cerai, boleh rujuk cerai, sampailah isteri tadi tak boleh kahwin lain. Dia nak seksa perempuan. Islam datang 3 kali suci. Islam datang, talak cuma ada 2 yang boleh rujuk. 1 talak, yang ketiga tak boleh rujuk. Kau boleh menikah dengan orang lain. Dalam masyarakat dulu-dulu, orang perempuan hanya jadi mangsa saja. Woi. Gandah budak-budak ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu bila kita ikut Islam, selamat. Woi, lagi kuat. Maka Allah berpesan kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam secara keseluruhan dia. Yalah Ustaz, kalau Islam tu bagus, kenapa orang perempuan bila suami mati, mak dia dapat, bapak suami dapat. Kalau suami mati, mak bapak dia tak ada, anak dia perempuan sahaja, anak laki-laki tak dapat, abang suami pun dapat. Apa cerita Ustaz? Waktu saya kahwin dengan arwah suami saya, yang paling banyak bantah abang ipar saya, abang suami saya. Tapi bila husband saya mati, sekejap husband, sekejap suami akak ni. Cakap lelok lah. Bila husband saya mati, dia paling sibuk nak tanya mana pusaka dia. Akak ada anak laki-laki tak? Tak ada, saya seorang je anak perempuan. Mak bapak suami ada lagi tak? Bapak dia pun dah tak ada Ustaz. Patutlah dia dapat. Yelah soalan saya, kenapa dia dapat? Rumah ni suami saya beli, kereta tu duit suami, bukan duit dia. Akak ada anak perempuan? Ya. Kalau akak punya anak perempuan nak kahwin, siapa jadi wali kak? Siapa wali dia? Ayah saudara dia lah, abang suami saya. Tahu tak apa? Maknanya waris yang kuat. Dia adalah orang yang kuat dengan anak akak. 1. Yang kedua, kenapa yang abang dia dapat? Padahal waktu kahwin dulu abang yang bantah. Pasal apa dia dapat? Sebab bila tadi dia meninggalkan anak, ayah saudara dia dapat pusaka sebab ayah saudara dia bertanggungjawab di atas anak perempuan tu. Bukan mak dia semata-mata. Abang-abang kena ingat ni. Jangan bila adik kita meninggal, abang kita meninggal, tinggalkan anak yatim, itu tanggungjawab ipar. Tanggungjawab mak dia, aku tak campur. Aku nak harta je. Oi, Tuhan bagi engkau harta sebab engkau bertanggungjawab. Engkau wali pada dia. Anak tadi sakit, engkau kena tengok dia. Bukan tengok aja, biayai dia.
Anak tu nak kahwin, kau kena uruskan. Anak tu nak sekolah, kau kena uruskan. Anak tu susah, kau kena bantu. Bukannya kau hantar ke rumah anak-anak yatim. Harta ambil, duit ambil, pusaka ambil. Tapi bila tak nak dihantar sekolah anak yatim, kutip derma kat bank. Duduk depan pintu bank. Tak pun tunggu dekat sesi minyak jual bam rimau. Itu siapa tu? Anak saudara aku. Kenapa kau hantar rumah anak yatim? Di sana lebih terjamin. Terjamin mangkuk engkau. Bercampur dengan budak-budak. Jamban. Budak-budak 40 orang. Apa jadi engkau ni? Dia anak yatim. Kau ambil. Dia anak saudara engkau. Belalah. Sebab tu akak-akak, abang-abang kena ingat. Allah bagi kita harta tu supaya kita bertanggungjawab dengan anak-anak saudara kita. Bukan lepas tangan. Pada kau lah leha, aku tak campur. Mana boleh. Leha tu ipar kita. Tapi anak dia, anak saudara kita. Kita menggantikan arwah bapak dia. Makan kena cukup. Pakaian kena bagi kat dia. Macam anak kita juga. Oh, kalau macam itu Ustaz, saya susah lah Ustaz. Kalau gitu saya pulangkan balik lah pusaka ni pada dia Ustaz. Tahu tak apa? Berapa ramai nak pulangkan balik? Nak boleh Ustaz, pusaka saya nak. Habis tu, anak saya tak nak. Oh, cantik engkau. Engkau tak faham Nabi bawa ni. Sebab tu ada satu jiran, suami dia, jiran dia ni imam. Mati. Anak dia 5. Anak yatim. Jiran ni bagus. Dia datang jumpa saya di sekolah. Dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati. Benadillah. Anak ada 5. Kici-kici Ustaz. Soalan? Boleh tak Ustaz ambil letak di sekolah Ustaz? Boleh lah. Kalau dah tak ada siapa nak bela, saya bela pun tak apa. Boleh. Esok daftar. Pergi datang. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Elok lah Tuan. Ini nama dia pelaburan yang bijak. Mak dia sapu, anak dia bagi kat saya. Wah, cerdik betul tuan-tuan ni. Jadi abang-abang kalau rasa nak bantu, bantulah janda. Anak 8, anak 10. Ini bila nak menikah dulu tengok dai licin, dai ini. Tu yang anak 8 tu bantulah juga. Dan akak-akak pun kalau suami nak kahwin lagi seorang dengan janda anak 8, jangan bantah. Marah pula celaka punya Ustaz. Contoh tuan-tuan. Di situ Islam letakkan hikmahnya tu. Okey Ustaz, yang tu saya no comment lah Ustaz. Tapi masalah dia, kenapa perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1? Kami ni orang perempuan dapat kurang daripada lelaki. Ustaz kata tadi Islam ni cantik, hijrah tu cantik. Bagi saya tak cantik lah. Ngucap lu makcik, sebelum apa-apa ngucap lu. Makcik, sebelum laki-laki kahwin dengan makcik, dia kena bayar apa makcik? Mas kahwin. Ada tak perempuan bayar mas kahwin pada lelaki? Tak ada. Perempuan dibayar mas kahwin oleh laki-laki. Ada laki-laki bantah? Kami membantah. Kenapa kena bayar mas kahwin? Sedangkan kami adalah spesies yang susah dicari. Sepatutnya perempuanlah yang bayar mas kahwin pada kita orang. Mana ada orang gila macam tu? Semua perempuan, semua laki-laki setuju. Bila datang minangnya, pihak laki akan bertanya, berapa mas kahwinnya? Berapa hantarannya? Pihak laki tanya. Hantarannya? 5 kali saya. Ni cerita P. Ramli, bujang lapuk lu. 5,000 serba satu. Melambung naik di atas. Setuju, kata dia. Tengok-tengok, duit tak ada. Tu yang curi cincin mak dia tu, pergi jual. Tuan-tuan, dalam cerita P. Ramli tu, bergaduh jiran-jiran bujang lapuk tu. Engkau yang bersalah. Bagi aku hantaran mahal-mahal. Aku pinjam sama Bengali. Sampai sekarang aku tak boleh bayar. Asyik bayar bunga saja. Engkau yang salah. Bergaduh-gaduh tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. 1000 tahun 58. Berapa ringgit sekarang? 5,000 tahun 58. Berapa ribu sekarang tuan? Yang P. Ramli kena pau dengan budak-budak tu. Makan beef cake. Sampai tinggal spender saja.
Beratus kena bayar. Terima kasih Abang Ramli. Terima kasih abang. Terima kasih abang. Begini bila Ramli tengok. Beratus tu tuan-tuan. Beribu dia kena bayar. 1000 tahun 58. Agak-agak sekarang berapa? Berbelah-belah ribu tuan-tuan. Kena 5,000, berpuluh ribu. Nilaian harga sekarang. Laki-laki kena bayar mas kahwin. Kita tak bantah. Laki-laki kena tanggung orang perempuan. Perempuan tak wajib tanggung laki-laki. Ni Kak Leha, tudung Kak Leha tu koyak. Minta kat suami. Abang, tudung. Tudung apa? Tudung periuk. Tudung koyak. Tudung periuk apa? Abang, serekup saya dah koyak. Wajib suami pergi beli. Pergi kedai DIY. 10 dia beli. Nah, abang melaksanakan tanggungjawab abang. Ni yang lama ni abang, macam mana yang koyak ni? Kau simpan kat rumah. Tak kat dapur. Buat tapis kopi. Tu kita pergi rumah dia, kopi dia berminyak je tuan. Minyak apa? Memang rambut dia punya minyak tuan. Wajib suami tanggung. Sebab tu suami dapat lebih pusaka. Sebab duit dia kena tanggung isteri dia. Kena tanggung kakak dia. Kena tanggung adik dia. Kalau kakak perempuan dia. Kalau adik perempuan dia susah. Sebab tu abang-abang jangan bangga dapat lebih pada adik perempuan. Kami orang jantan, kami waris keras. Kau diam-diam. Belakang. Orang bergarangnya. Kalau adik perempuan tu janda, suami dia tak ada, abang tanggung dia bang. Abang tanggung dia. Kamu buat apa di Kuala Lumpur? Tak ada kerja apa abang. Ada kerja, ada gaji lah. Kejap tu kejap. Kamu balik duduk kampung, duduk dengan abang. Abang tanggung kamu. Dulu pusaka abang pun dapat banyak pada kamu. Mari sini. Sepatutnya begitu. Kalau adik perempuan, kakak perempuan kita susah, suami dia pun melarat. Abang, tolonglah saya bang. Suami saya kena buang kerja pula bang. Sewa rumah tak lepas bayar. Sewa makan pun tak ada bang. Itu aku cakap, jangan kahwin dengan si bodoh tu, kamu nak juga. Sekarang kamu tanggung dah sendiri. Abang tak boleh cakap macam tu bang. Abang dapat pusaka ayah, abang dapat pusaka mak lebih daripada dia. Abang kena bantu dia. Masalahnya dia ustaz, dia ada husband. Husband ben. Masalah dia suami dia tak ada mampu dah. Abang kena bantu. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan macam ni. Cantiknya. Habis tu kenapa nampak tak cantik? Sebab kita tak mau ikut Islam. Itu yang tak cantik itu tuan-tuan. Kalaulah betul-betul kita ikut Islam, rumah tangga cantik, kampung cantik, hubungan suami isteri cantik, hubungan kejiranan cantik, semua elok. Tak ada gaduh-gaduh. Nama dia apa? Nama dia perpaduan. Nama dia berkasih sayang. Tuan-tuan bukalah apa benda pun. Bila ikut saja Islam, best. Riba tak ada. Hari ni kita rasa berat, riba banyak. Berat sungguh tuan-tuan. Dia pinjam hutang alung. Perempuan. Bukan laki, perempuan. Datang jumpa saya menangis-nangis. Dia kata, Ustaz, rumah saya kena simbah cat. Kenapa? Pinjam alung. Suami dah lari. Mak bapak tak nak campur. Adik-beradik pun tak nak tolong. So, minta tolong Ustaz, tolonglah Ustaz. Oh, sudah. Berapa ringgit? Sehari 500. Loh. Banyaknya kau pinjam. Itulah, ingatkan suami. Dia pun lari Ustaz. Hai, lagi mati pula perempuan ni pula. Saya pun bagi 500. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Petang tu dia telefon balik. Ustaz, besok lagi tau. Astagfirullahaladzim. Mampulah aku. Ya, kau pergi pinjam kalung tu buat apa? Islam cantik, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan nampak kubur. Tuan-tuan nampak sekolah agama rakyat. Tuan-tuan nampak tahfiz. Tuan-tuan nampak orang miskin. Tuan-tuan nampak mu'alaf. Semalam saya di Pulau Pinang. Datang satu orang buta. Kawan dia kata, Ustaz, orang buta dia nak minta sponsor sikit. Nak beli kapet. Dia tu ada jabat dia, kedai dia buat urut.
Itulah rezeki dia orang Ustaz. Nak bagi selesa sikit, buahlah kapet. Boleh ke Ustaz sponsor? InsyaAllah. Sian. Habis makan tu, nak bersalam dengan saya. Saya ke sini, dia ke sini. Jumpa lagi Ustaz ya. Belah sini bang, belah sini bang. Buta. Saya kata dekat pembantu saya, driver saya kata, kita yang celik ni pun susah cari rezeki. Bayangkan yang buta nak cari rezeki. Dia fikir. Kita yang celik ni pun susah cari rezeki. Bayangkan yang buta, teraba-raba nak cari duit. Sebab tu kadang-kadang orang buta ni duk menyanyi kat tepi jalan. Hak isteri pun buta. Dia pun buta. Isteri duk main keceng. Hak suami duk main neng. Di lembah sungai nan indah. Duit kat depan tu. Orang duk derma duit. Elok kan curi duit. Hei, curi ya. Nampak pula tuan. Astaghfirullahalazim. Itu nampak benar. Nipu je. Lah, bayang tuan-tuan. Oi, berjalanlah buta. Masak nasi buta. Tidur buta. Kita yang celik ni pun terlanggar. Bendul. Terpijak paku. Tapi Allah uji dia orang dengan buta. Dia orang sabar. Kalau kita tak bantu dia orang, macam mana? Islam datang kepada kita, nama dia zakat. Cantiknya zakat. Ada negeri di Malaysia, tuan-tuan, dia mencatat kutipan zakat 1 bilion ringgit setahun. 1 bilion, tuan-tuan. Sepatutnya dalam Islam, orang miskin selesai, terbela. Zakat ada. Sekolah tahfiz terbela. Zakat ada. Asnaf-asnaf terbela. Zakat ada. Islam jaga umat dia yang miskin. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya cakap pada pegawai-pegawai di pejabat zakat. Ustaz-ustaz, tuan-tuan, tolonglah cerita ke mana perginya duit zakat yang dikutip. Kalau tuan-tuan tak cerita, nanti orang buat-buat cerita. Bila orang buat-buat cerita, nanti jadi tak seronok. Orang tak percaya pada pejabat zakat. Saya terlibat, tuan-tuan, dengan pejabat-pejabat zakat ni. Jangan tuan-tuan cakap pejabat zakat ni simpan duit. Kadang-kadang tuan-tuan dia belanja tu habis. Habis. Cuma dia orang ni, bila dia orang bagi zakat, dia orang tak buat macam tu. Ambil gambar ramai, buat FB live, pakai mic dekat baju, dia tak buat. Sebab kami ni, dia orang tu dia ada undang-undang, protokol dia. Dia ada dia punya SOP dia. Saya kata SOP ke, SOAP ke, sup ke, lantak lah. Yang paling penting, setiap kali keluar, tunjuk pada orang, duit zakat kau telah dilunaskan. Dia orang selesaikan masalah mu'alaf, dia orang selesaikan masalah fakir, dia orang selesaikan masalah miskin. Kalaulah tidak ada zakat, tuan-tuan, agak-agak kita ni macam mana? Dengan adanya zakat yang tersusun ni, alhamdulillah. Habis tu Ustaz, kalau betul lah zakat kita ni tersusun, kenapa orang miskin masih ada? Makasih tuan, masih. Just semua dikenal. Tang mana berhenti, lupa. Sebab tu, pejabat zakat, bukan senang-senang nak bayar zakat. Hari ni orang boleh berlakon jadi miskin. Saya ada beberapa orang minta saya buat surat sokongan nak dapat duit zakat. Miskin-miskin, makcik-makcik ni saya pun bagi biodata, tolong apa semua, susah apa semua bagi. Pejabat zakat pun temu duga. 2-3 bulan ada satu ketua dia datang. Ketua perempuan ni datang. Macam mana makcik dah dapat zakat? 2-3 orang je dapat. Yang lain tak dapat Ustaz. Apa pasal tak dapat Dia kata kaya sebab ada TV, ada peti ais. Biar betul makcik. Tu yang tak dapat tu ada TV, ada peti ais. Siapa yang cakap? Pejabat zakat cakap. Saya tak puas hati. TV bukan lambang kaya, peti ais bukan lambang kaya. Itu keperluan.
Saya pun telefon kawan saya, Syekh, macam mana makcik-makcik ni 2-3 orang ni? Dia kata, Ustaz, kita dah temuruga, dah siasat semua. Ada yang layak, ada yang tak layak. Kenapa ya? Dia orang tak layak tu sebab ada TV ke, Ustaz? Taklah, Ustaz. Taklah. Ada satu makcik tu, dia ada 30 ekar kebun kelapa. Oi, itu kaya pada kita tu. Tahu tak apa? Tapi berlakon jadi miskin. Di kampung dia, 30 hektar, tuan-tuan. Kebun kelapa. Kelapa nyok-nyok, kelapa nyok. Macam mana dia boleh pergi minta zakat? Bila tak dapat, orang tak siasat, orang tibai pejabat zakat. Nampak ni, miskin ni. Pejabat zakat buat apa? YB buat apa? Penghulu buat apa? Penghulu pula kena, tuan-tuan. Sebab tu zaman viral ni, Islam dah kata dah, siasat dulu. Siasat. Bila kita hanya dengar saja sebelah pihak, mampus. Itu yang saya katakan tadi. Islam datang cantik. Berita pun disiasat. Apatah lagi benda-benda lain. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tujuan Rasulullah hijrah ialah nak tunjuk kepada kita cantiknya Islam. Perpaduan, kasih sayang, tanggungjawab, hukum, bernegara, bermasyarakat, berpolitik, semuanya cantik. Kalau ada sesuatu yang tak cantik, jangan salahkan Islam. Sebab Islam tu mesti cantik. Kalau ikut Islam tu, mesti betul. Ada tak benda yang tak cantik? Yang orang kata ini Islam. Cuba tuan-tuan jawab. Ini Islam. Tapi keputusan dia macam tak cantik. Ini Islam lah ni. Kalau Islam takkan macam ni. Cuba cek tengok. Apa benda dia? Ada tak? Kita Islam. Tapi bergaduh je Islam tu. Maknanya ada benda yang tak betul yang kamu buat. Dan kamu gunakan nama Islam. Berhati-hati. Hai Ustaz, kalau Islam tu cantik, kenapa negara Islam tu miskin? Mana ada negara Islam miskin? Ustaz dia tak belajar sejarah lah. Afrika miskin Ustaz. Mana awak pernah pergi Afrika? Tak pernah. Habis tu tahu mana miskin. Tengok dalam Facebook, tengok dalam berita, tengok dalam tu miskin. Engkau tengok orang pelarian, engkau tengok orang miskin, engkau tengok orang tak pakai baju, kepalanya besar, penuh dengan lalat, badan kurus pelarian, maknya kurus je. Punca dia orang pelarian tu pasal apa? Puncanya ialah bergaduh. Puncanya ialah rampasan kuasa. Puncanya ialah pemimpin di atas bergaduh. Akhirnya rakyat jadi mangsa. Itulah nampak Islam lah tu. Hai. Di negara Afrika, mereka adalah pengeluar intan. Mereka adalah pengeluar berlian terbesar dalam dunia. Mereka adalah pengeluar arang batu. Memang berlian paling banyak dikeluarkan daripada Rusia. Tetapi selepas Rusia, negara-negara Afrika mendominasi pengeluaran berlian. Malah berlian yang paling besar dalam dunia pun ada dekat Afrika. Yang ketiga paling besar dalam dunia pun ada dekat Afrika. Allah bagi kaya dekat Afrika. Kalau tak kaya, penjajah tak akan masuk Afrika. Kalaulah negara Afrika tu miskin, penjajah tak sampai negara dia orang. Kenapa penjajah sampai? Pasal tempat tu hebat. Dia bawa balik segala berlian, dia tinggalkan pergaduhan sama-sama dia orang. Walaupun sekarang mereka pengeluar kaya berlian yang besar dalam dunia, tetapi berlian yang mereka dapat, jual pada Amerika, jual pada Rusia, beli senapang, tembak rakyat sendiri. Salah Allah ke salah dia orang? Kenapa tidak bersatu? Kenapa engkau tidak berpadu? Perpaduan tu ada. Engkau ambilkan duit engkau, buat pentadbiran yang bagus, hebat dia. Sayang, Afrika memilih untuk bergaduh. Somalia bergaduh sama sendiri, Chad bergaduh sama sendiri, Angola bergaduh sama sendiri, Gabon bergaduh sama sendiri. Bila dia orang bergaduh sama sendiri, rakyat dia pun lari main tempat kita. Lalah nikah kita. Ustaz, tu negara Arab. Padang pasir ya Ustaz.
Memang padang pasir, tapi Allah bagi minyak. Kaya. Apa yang mereka buat dengan minyak mereka? Bergaduh sama-sama dia orang. Syria bergaduh. Saudi bergaduh dengan Yaman. Iraq bergaduh dengan Iran. Iraq bergaduh dengan Kuwait. Bergaduh tak habis-habis. Dah jadi aman pula. Mereka ambil duit buat stadium. Main bola sebulan, runtuhkan balik stadium. Berbilion habis. Cuba bagi duit kat orang lain, selesai masalah hospital. Jangan salahkan Allah. Habis tu Ustaz, di Bangladesh tu Ustaz, minyak tak ada, arang batu tak ada, berlian tak ada, biji timah pun tak ada. Kesian Bangladesh Ustaz. Memang Bangladesh tak ada benda-benda tu. Tapi Bangladesh adalah di antara negara yang paling padat penduduk dalam dunia. Negara yang paling banyak China, negara yang paling banyak India, negara yang paling banyak Amerika, negara yang paling banyak Rusia, lepas tu main Indonesia. Nombor 8, nombor 9 Bangladesh. Rakyat paling banyak. Tetapi tuan-tuan kena ingat, rakyat Bangladesh yang bekerja di luar negara pada tahun 2015 berjumlah 10 juta orang. Tahun 2015. 2.7 juta saja kerja di Saudi. Daripada 2015, 10 juta orang menghasilkan perolehan 55 bilion dolar Amerika setahun dihantar balik kepada Bangladesh. 55 bilion dolar Amerika tahun 2015. Sekarang 2023. Agak-agak tuan-tuan, angka tu meningkat pada berapa? Dengan rakyat dia saja, dia boleh menghantar balik duit ke dalam negara dia. Siapa kata Allah bagi susah kat dia? Bangladesh lah orang yang paling bijak, tuan-tuan. Mula-mula datang hijau kah merah kah? Hijau kah merah kah? Sekarang dia orang menegak dah sekarang, tuan-tuan. Saya pergi ke Mekah tu, bila sampai di hotel, mai Bangla tu duk tolak troli ambil beg saya. Cakap Arab dengan saya, ngongang-ngongang dalam lift, nyimbang dengan dia. Dia masuk dalam bilik saya, tolak semua. Saya pun ambil duit nak bagi kat dia. Terima kasih. Oh, boleh cakap Melayu. Saya 4 tahun kerja simpan pulai. Celaka betul hang ni. Yang tadi cakap Arab, rupanya cakap Melayu fasih. 4 tahun kerja kilang kuari. Arab boleh cakap? Boleh. Melayu? Melayu boleh. Turki boleh. Inggeris boleh. 6 bahasa, 7 bahasa tuan-tuan dia dapat. Ni Bangladesh Allah Ta'ala bagi. Di Malaysia ni, apa yang Allah tak bagi pada Malaysia? Untuk kita berjaya. Tanah yang subur. Laut yang banyak ikan. Bukit yang banyak pokok. Bendang ada. Sawah ada. Sama lah Ustaz. Kelapa sawit ada. Lombong ada. Sungai ada. Lagi? Orang pun ada. Makanan ada. Yang tak ada apa? Perpaduan. Tu yang tak ada. Kita semua ni, semua ada. Yang tak adanya ialah perpaduan. Kalaulah orang kita berpadu, hebat kita. Salah Allah ke salah kita? Kalau kita ni lemah. Sedangkan Allah dah bagi segala-gala pada kita. Cuma kita saja yang tak mau. Kerja kita ialah bertekak, bergaduh daripada mula merdeka sampai sekarang. Jadi tuan-tuan, marilah kita jaga negeri kita. Jaga kampung kita, jaga Islam kita, jaga masyarakat kita. Bawakan kasih sayang, jangan bergaduh. Dan jangan mendakwa aku ni Islam. Kalau yang kita bawa tu membawa pergaduhan sama-sama kita. Jangan kata lagi ada benda hak tak betul yang bawa tu. Sebab hari ni ada orang mendakwa Islam. Islam apa? Bergaduh. Kalau betul Islam, dia berkasih sayang. Dia bukan maki orang. Dia bukan pecah belah. Mana ada Islam bawa macam tu? Maknanya ada benda lain yang dimengakukan sebagai Islam. Mungkin yang ditinggalkan oleh pihak penjajah dan kita kata, inilah cara Islam. Tak, tuan-tuan. Islam bukan macam itu. Dalam Islam ada ekonomi. Ini ekonomi Islam. Dalam Islam, dia ada sukan. Ini dia sukan dalam Islam. Dalam Islam ada politik. Ini dia politik Islam.
Ini dia. Cek balik tuan-tuan. Kalau daripada benda-benda tadi yang didakwa Islam, ada bawa kerosakan pada umat, berhati-hati. Jangan menyalahgunakan nama Islam. Islam tak pernah menyusahkan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tak pernah menyusahkan dengan penurunan Al-Quran. Jadi jangan klaim kita ni Islam kalau apa yang kita bawa ialah perpecahan dan pergaduhan. Tuan-tuan, mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, naikkan darjat kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan ibu bapa kita, keluarga kita bersama dengan kita nanti insya-Allah di dalam syurga mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da